Okey, sekarang saya nak tunjuk macam mana kita nak solve litar ni based on flowchart dekat sini lah. Okey, kalau kita tengok kat flowchart ni, tekan start, motor forward, kemudian dia check if time equal to 5 second, motor reverse. Kalau belum 5 second, dia still continue forward. Kemudian bila dah reverse, cukup 3 saat dia akan stop. So first kali macam mana kita nak buat, kita nak pusingkan motor dulu seperti apa yang kita dah buat sebelum ni. Tekan start, motor forward. So maksudnya kita tekan start, kita lepas pun dia masih lagi forward. So macam mana litar kita buat, kita buat holding skirt. Sini kita sambung 24 volt. Kemudian kat sini kita sambung holding skirt ni. Okay, just to make sure relay ni always energized. Kemudian kita bagi supply pada motor. So in this case kita pakai motor 12 volt. So kita letak plus 12 volt lah. So motor akan bergerak forward. Ini kita sambung pada ground. Ok, next kita nak tambah timer. So macam mana nak tambah timer? Kita mesti pakai timer relay lah. Ok, so bila kita tekan start, kita tengok apa signal yang dah berubah dekat sini. Kontak ni dah di close. So yang ni kita gunakan dia untuk holding skirt, yang ni kita gunakan dia untuk turn on motor. Ok, so yang ni maknanya kita dah tak ada kacau sebab kita sambung 12 volt. So untuk trigger timer relay, kita boleh pakai signal dekat sini. So dekat sini saya sambung pada satu timer relay. Timer relay, set dia 5 second. Ok, macam biasa timer relay ada dua pair of contact. Ok, now bila kalau kita tengok balik, tekan start, yang ni akan timer 1 akan, relay 1 akan energize, contact close. At the same time dia akan sambung pada timer. Ok, tapi macam mana kita nak integrate antara timer relay dengan relay ni? Yang tadi kita tekan start, terus dia forward sebab dia ambil daripada 12 volt. Ok, so now kita nak 12 volt ni dia dapat daripada timer relay. Tujuan dia, bila timer ni dah cukup 5 saat, kita nak bagi motor reverse. So kita nak ada perubahan kat sini. Ok, so yang ini saya sambung ke timer punya kontak. Ok, kemudian saya letak di sini plus 12 volt. Ok, ketinggalan timer ni, timer relay ni, bila kita bagi supply, dia akan energize. Tapi kontak ni dua-dua dia tunggu. Maksudnya kita set 5 saat, dua-dua ni dia akan tunggu cukup 5 saat, barulah dia turn on kat sini, dia bergerak. Oleh kerana dalam Pro Tools kita tak jumpa yang timer relay yang boleh set mode A dengan mode B. Kalau mode A, mode B kita boleh set timer relay ni bila dia energize, yang ini dia boleh terus bergerak, yang ni dia hold. Tapi dalam Pro Tools dia dua-dua dia hold. Maksudnya kita kalau lukis dia, simbol dia dua-dua macam ni. Ok, so kalau dua-dua macam tu, litar dia lain sikit kalau kita boleh buat mode A dengan mode B. Ok, that's why litar ni supply pada motor ni saya sambungkan pada contact timer. Maksudnya bila you tekan start, ini energize, contact dah close, yang ni pun close, dia akan ambil supply dari sini. So yang ni belum lagi berlaku apa-apa sampai 5 saat. Cukup 5 saat dia akan bergerak ke sini. So mana dia akan putuskan litar.
kita nak reversekan motor kan. So maknanya yang kat sini kita sambung ke ground pula supaya motor receive ground kat sini. Okay, tadi dia receive plus minus, now kita nak dia receive minus and plus kat sini. So maksudnya kat sini kita kena sambung dia plus 12 volt. Okay, maksudnya bila timer relay yang 5 second ni energize, kontak dah akan close, motor dah akan bergerak ikut forward lah. Tapi walaupun lintas ni tak lengkap lagi ya, tapi idea dia yang kat sini mesti daripada plus kita nak tukar pada ground. Okay, motor supaya motor boleh reverse. Okay, apa yang menyebabkan motor reverse? Satu, yang ini kita tukar daripada plus jadi ground, dan yang ini kita kena make sure tadi dia ground, make sure dia dapat plus lah. So untuk dia dapat plus kat sini, sini kita mesti energize kan dia. Okay, macam mana nak buat? Sini mesti sambung dekat plus 24 volt, relay 24 volt kan. Okay, oleh kerana kita tak gunakan additional switch kita pakai satu je. Kalau kita tengok dalam flowchart ni, switch satu je, start button, dan lain semua digerak secara automatik. So maknanya litar pun kita kena ada satu saja switch lah. Okay, plus 24. Tadi yang ini dah activate. Kita nak make sure bila timer relay ni activate, relay ni akan turn on secara automatik. Okay, so bila ni activate, apa part mana yang berubah? Dekat sini tadi berubah, tapi yang ni kita dah guna untuk sambung pada motor, dan yang ini kita belum pakai lagi kan. Okay, so mana yang ini kita nak sambung untuk activatekan kita punya relay yang kedua. So kita boleh buat macam ni, kita sambungkan yang ni. Kalau saya sambung sini terus pada ground, dia terus energize ataupun dia terus energize lah. So yang ni saya sambung pada sini supaya dia akan energize apabila timer ni turn on. That's why kat sini saya sambung pada ground. So sebelum timer ni turn on, kat sini tak bersambung kan. So walaupun dia dah sambung pada plus, tapi kat sini tak ada sambung pada ground, dia belum lagi energize. Tapi bila kita dah tekan start button, yang ni energize. Okay, motor dah gerak forward, cukup 5 second, kontak ni akan close, menyebabkan motor now receive ground kat sini. Okay, at the same time kontak ni close. Bila kontak ni close, dia akan completekan sambungan untuk timer relay yang kedua ni. Okay, close ni, plus coil pergi pada ground dan menyebabkan ini akan energize. So bila dia energize, kontak ni akan bergerak ke sini. So now plus 12 pergi pada motor, pergi pada kontak ni dan pergi pada ground. So motor akan bergerak ikut reverse direction. Okay, so motor akan bergerak ikut reverse direction. So sekarang ni motor dah bergerak ikut reverse direction, tapi macam mana kita nak tambah satu lagi timer supaya cukup 3 saat motor ni akan stop secara automatik. Okay, so signal yang last tadi, yang last akan turn on adalah selepas timer relay adalah relay yang ini. So kita kena tengok kat sini lah, apa kontak yang berubah apabila dia energize. Dekat sini lah yang berubah Okay, so maknanya kita kena sambung kontak ni kepada timer yang kedua. Okay, so saya lukis kat sini timer yang kedua. Dari sini. Okay, kalau nak confuse saya label lah. Sini relay 1, relay 2, timer relay 1, timer relay 2, sini 3 saat. Okay,
kita nak supaya bila relay ni energize, dia akan trigger timer. So macam mana nak buat? Sini kita kena sambung pada plus 24 juga. Boleh sambung direct sini Dan bila dia turn on, kita sambung pada timer relay. Dan sini pada ground lah. Okey. Contact dia macam biasa. Ada sepasang. Okey, contact ni nak sambung kat mana? Okey, bila sambung kat sini, now bila dia activate, contact close, dia akan start count timer. So, cukup 3 saat. Apa yang kita nak? Kita nak motor stop. Okey, so nak motor stop, dekat mana yang litar yang kita kena putuskan sekarang ni? Sekarang ni yang tengah on adalah R2. R1 masih lagi on. Timer relay 1 pun masih lagi on. Okey. So yang main dia adalah kat sini, yang buat whole circuit ni. So R1 ni adalah main untuk kesemua litar ni. Selagi R1 ni on, dia akan meneruskan operasi litar ni. So kita nak supaya immediately bila timer yang kedua ni turn on, dia akan putuskan litar ni. So macam mana nak buat? Kita kacau dia punya grounding. Okey. Kalau tengok dalam litar relay ni, ada 2 tips yang kita nak kena tahulah. Satu, bila kita nak turn on relay ni, satu apa daripada switch ataupun kita bagi supply pada coil. Satu lagi, kita nak kena tahu bila kita boleh putuskan litar ni. Putuskan litar, salah satu cara adalah kita putuskan sambungan pada ground ni. Okey, macam mana nak buat? Signal terakhir adalah daripada timer relay 2. Dan bila dia turn on, apa yang berubah? Dia punya contact ni akan berubah. Bila dia turn on, contact ni akan di sini. Okey, so kita gunakan contact tu untuk putuskan litar ni. So litar ni, ground dia kita sambung ke sini. Tarik. Kita sambung pada contact timer yang kedua ni. Okey. So yang ni dalam keadaan asal dia sambung pada ground. So maknanya dalam keadaan asal you tekan start, current boleh flow daripada coil terus ke sini. Ke sini sebab kontak ni asal dia, inilah kedudukan dia. So dia boleh sambung pada ground, tak ada masalah. Tapi immediately bila kita okey, saya simulate sekali lagi tekan start, dia energize, contact akan close. So bila contact close, motor akan receive. Yang ni belum lagi apa-apa berlaku. Contact close, motor akan receive plus ke ground. Sebab yang ni masih lagi off. Okay, ke ground. At the same time, bila dia close kat sini, kita sambung pada timer yang pertama. Okay, timer ni akan counting. Cukup 5 second, contact dia akan close. Okay, dia akan berubah ke sini. So apa yang berlaku bila dia berubah ke sini? Motor dah tak receive 12 volt kat sini. Sini dah sambung pada ground. Sini dah sambung pada ground juga. So apa kesan dia? Kesan dia kat sini motor receive ground. Kesan dia kat sini dia akan completekan litar R2. So now R2 tadi sambung pada plus je. So now plus sambung pada minus, R2 akan energize. So what happen bila R2 energize? Dia akan kontak dia akan bergerak ke sini. Dan apa berlaku apabila kontak dia bergerak? Motor akan receive plus kat sini, ground kat sini. Motor akan bergerak opposite direction ataupun reverse direction. At the same time, yang ini plus 24 masuk, sambung pada timer relay yang kedua.
So apa berlaku bila timer relay yang kedua dapat supply, dia akan start counting based on masa yang dia set. In this case 3 saat, cukup 3 saat kontak ni akan bergerak ke kiri dan litar ni akan putus. So what happen bila litar ni putus, ini pun kontak ni pun akan kembali pada asal. So bila kembali pada asal, relay ni akan de-energize. So bila de-energize, sini pun dah tak ada supply, dia akan de-energize juga. So kontak akan kembali pada asal. Dan apa kesan dia? Relay ni akan de-energize juga. Bila dia de-energize, kontak ni akan kembali pada asal. Dan apa kesan dia bila kontak R2 kembali pada asal? T2 ni akan de-energize. So apa kesan dia? Kontak ni pun akan kembali pada asal. So bila semua kembali pada asal, motor akan stop dan dia kembali pada asal lah. Untuk repeat, kita kena tekan start sekali lagi dan proses dia akan berulang sekali lagi. Okey, itu saja.